Okay, the first question states that Lee Gu wants to accumulate 5,000 in 3 years' time. If a bank charge 5.4% compounded quarterly, what is the amount he needs to save now? So in this case, this is a compound interest punya questions. So one way untuk kita lihat sama ada ianya adalah tajuk compound interest ataupun bukan dalam dia punya interest rate. So kat sini dia ada interest rate 5.4% compounded. So dia ada perkataan compounded kat sini. Okay. Do not confuse with the one from the topic of annuity. Sebab kalau tengok yang soalan bawah ni, yang annuity ni, dia ada juga perkataan compounded kat sini. Okay, ada juga perkataan compounded. Okay. Tetapi yang membezakan tajuk annuity dengan tajuk compound interest adalah dia punya payment. So dia ada predict payment. So kalau macam ni dia ada monthly payment of 1,100. So itu yang membezakan annuity dengan compound interest. Sedangkan untuk compound interest dia tak ada perkataan monthly payment ataupun periodic payment tu. Okay. So kat sini untuk kita selesaikan soalan compound interest ni, the first thing yang perlu kita laksanakan adalah kita perlu identify dulu maklumat yang diberi. So kat sini the first kali dikatakan Lee Gu wants to accumulate, okay, to accumulate 5,000 in 3 years time. So maksudnya dia nakkan wang sebanyak RM5,000 pada 3 tahun akan datang. So perkataan accumulate 5,000 ni maksudnya nilai RM5,000 ni adalah nilai RM5,000 di masa hadapan, okay, in future time. So that means this refer to the future value of a compound interest topics. So future value, so dengan kata lain, nilai RM5,000 ni adalah nilai S. Dan berapa lama tempohnya? Tempoh yang diberi adalah selama 3 tahun. Okay, tempoh diberi adalah 3 tahun. So that means dia punya nilai T bersamaan dengan 3 tahun. Dan interest rate yang dikenakan adalah sebanyak 5.4% compounded quarterly. Okay, compounded quarterly. So maksudnya dia punya interest rate adalah 5.4% dan compounded quarterly maksudnya interest itu dikira 4 kali setahun. So M dekat sini dia punya conversion number ataupun dia punya frequency bersamaan dengan 4 sebab quarterly so maksudnya 4 kali setahun. So persoalannya sekarang ni berapakah amount yang dia perlu save sekarang? Okay, dia nakkan what is the amount he need to save now. So maksudnya nak cari dia punya present value. Okay, nilai present value. Okay, so untuk selesaikan soalan yang ni, so kita tengok dia punya solutions. So the first thing yang dia ada adalah 5,000 ni. So yang tadi, so dia katakan dia nakkan 5,000 3 tahun akan datang. So that means T bersamaan dengan 3 tahun. Dan K dia ataupun dia punya nominal interest rate adalah 5.4%. Dan compounded quarterly memberikan kita nilai M bersamaan juga dengan 4. Okay. So daripada tiga maklumat ni, T, K dan M ni kita dapati bahawa nilai I bersamaan dengan 0.054 bahagi dengan 4. Manakala nilai N bersamaan juga dengan 12 iaitu 4 kali dengan 3. Dan untuk cari nilai principal, so formula compound interest ada satu saja iaitu yang ni. So S equal to P1 plus I to the power of N. Di mana sekarang ni kita nak cari nilai P. Okay, kita nak cari nilai P. Ataupun you boleh terus gunakan formula present value. So kalau formula present value just simply P equal to S divided by 1 plus I to the power of N. Ataupun P equal to S 1 plus I to the power of negative N. Sama je. So apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita gantikan dengan nilai-nilai yang kita dah ada tadi. So kita ada nilai S gantikan dengan 5,000 sebab kita diberi nilai S ya. So nak cari nilai P. And then kita ada satu sama. So I kita gantikan dengan 0.054 bagi dengan 4 yang kita cari tadi. Dan N dia adalah bersamaan dengan 12. So selesaikan formula ni, okay, persamaan ni kita akan dapat nilai P bersamaan juga dengan RM4,256 dan 82 sen. So that is the principle. So that means kalau Lee hari ini dia simpan sebanyak RM4,256.82 sen
pada kadar faedah 5.4% compounded secara quarterly, maka dalam tempoh 3 tahun akan datang, nilai tersebut akan berjumlah sebanyak RM5,000. So that is the situation. Okay. So itu adalah untuk yang pertama, soalan yang pertama. Okay. So hopefully semua boleh faham yang tu. So the process. So let's see the second questions. Okay, the second question states that Chua Hin deposit 10,000 into an account that paid interest rate of 6% compounded quarterly. He intended to keep the account untouched for 5 years. However, after 3 years, he had to withdraw 40% from the account. So he had to withdraw 40% from the account. Find the amount in the account 2 years after the withdrawal. Okay, so maksudnya kat sini, mula dia simpan sebanyak RM10,000. So dia ada perkataan deposit kat sini. Okay, so bila ada perkataan deposit 10,000, that means this 10,000 is actually the principal amount, nilai P. Okay. And then interest rate yang dikenakan adalah sebanyak 6% compounded quarterly. So maksudnya nilai K bersamaan dengan 6% dan nilai M bersamaan dengan 4, iaitu quarterly. So duration dia simpan adalah selama 5 tahun. So dia berhasrat untuk simpan selama 5 tahun tanpa ada apa-apa dibuat ke atas akaun tersebut. Tetapi after 3 years, okay, setelah 3 tahun, dia terpaksa withdraw sebanyak 40% daripada akaun dia. So that means, so after 3 years, dia dah dapat interest selama 3 tahun tu. So jumlah yang ada dalam akaun tersebut, dia terpaksa withdraw sebanyak 40%. Okay, terpaksa withdraw sebanyak 40% daripada jumlah yang sedia ada dalam akaun tersebut selama selepas 3 tahun. So persoalannya sekarang, cari amount in the account 2 years after the withdrawal. So maksudnya di akhir tahun yang ke-5, berapa lagikah yang masih tinggal di dalam akaun Chua Hin. Okay, so itu yang dia kehendaki. So let's see how we can solve the problem. So first of all, as I mentioned earlier, the first thing that you need to find adalah dia punya information yang diberi. Okay, so di sini saya lakarkan gambar rajah di mana informasi dan situasi yang diberi. So pada asalnya dia invest banyak RM10,000 and then dia berhasrat untuk simpan selama 5 tahun. Okay, pada kadar faedah dia kat sini. So I dia bersamaan 0 dengan 0.06 bagi dengan 4, di mana M bersamaan dengan 4, iaitu quarterly. Okay. Tetapi hasrat dia tak capai sebab pada akhir tahun yang ketiga dia terpaksa withdraw sebanyak 40%. Okay, dia terpaksa withdraw sebanyak 40% daripada amount yang ada dalam akaun tersebut pada akhir tahun yang ke-3. So kat sini you perhatikan dia punya duration tu dah dipecahkan kepada 2 bahagian. So bahagian yang pertama adalah 3 tahun yang pertama dan bahagian yang kedua adalah 2 tahun selepas withdrawal. Okay. So let's see how we can solve the problem. So remember, dalam penyelesaian untuk topik compound interest, anytime you see an intervention dalam sesuatu situasi, okay, intervention tu sama ada intervention dia tambahkan nilai dalam akaun yang sama ataupun dia keluarkan nilai dalam akaun yang sama ataupun perubahan dari segi interest rate. Okay, kalau perubahan dari segi interest rate pun boleh juga. So katakan interest rate tu berubah daripada satu rate, kadar kepada kadar yang lain. Contohnya 3 tahun yang pertama kadar dia 6%, tiba-tiba 2 tahun yang terakhir tu kadar dia berubah kepada 8% contohnya. Ada perubahan kat situ, ada changes in the situation, right? So anytime you see any changes in the situation, so what you need to do is to stop, okay, you berhenti di mana berlakunya perubahan tersebut dan kira dahulu apa maklumat yang diperlukan di situ.
kebiasaannya kita akan stop di tempat dia berubah dan kita kira dulu dia punya future value ataupun dia punya present value. So bergantunglah sama ada you nak buat secara ke depan ataupun you nak reverse. Okay, kalau you ke depan maknanya you cari dia punya future value. Tapi kalau you reverse maknanya you cari dia punya present value. So either way can be done. Okay, so dua-dua cara boleh dilaksanakan. Cuma susah dengan senang sajalah. Ada yang kadang-kadang ke hadapan lebih mudah berbanding dengan ke belakang. Alright, so that is the situation. So di sini kita buat dalam dua bahagian. Sebab tu kat sini kita ada yang pertama dan yang kedua. Tetapi masih lagi menggunakan formula yang sama sebab kita menggunakan future value. Okay, kita bergerak ke hadapan. So kalau kita bergerak ke belakang, kita reverse, kita cari dia punya present value. So in this case, kita tengok the first one kita ada S1 equal to P1 plus I. Okay, P1 plus I to the power of N1. Sebab apa kita gunakan N1 dekat sini? Sebab kita ada N1 ni adalah daripada 0 ke 3 tahun. Okay, so bersamaan dengan 12 payment. So kita mulakan dengan kita punya, so kita tengok yang bahagian ni dahulu. So kita tengok yang bahagian this part dahulu. So this part, the first part only first. So we have the principal to be 10,000, that is P. And then we have 1 plus I dia adalah 0.06 bahagi dengan 4. And then N1 dia bersamaan dengan 12. So kita akan dapat jumlah di akhir tahun yang ketiga bersamaan juga dengan 11,956.18171. Okay. So ini jumlah dalam akaun di akhir tahun yang ketiga. So apa yang berlaku adalah di akhir tahun yang ketiga ni dia withdraw. So withdraw maksudnya dia keluarkan 40%. So 40% daripada mana? 40% daripada 11,956 ni. So that means dia keluarkan sebanyak 4,782 sen. So now bila dia dah keluarkan 4,782 sen ni, dalam akaun ni tinggal lagi dia punya balance adalah sebanyak RM773.71 sen. Alright. So ini adalah nilai baru di dalam akaun. So nilai baru dalam akaun ni akan disimpan selama lagi 2 tahun. So itu sebab kita ada pengiraan yang kedua ni. Okay, kita ada pengiraan yang kedua di mana sekarang ni prinsipal dia bukan lagi 10,000 sebab kita dah keluarkan sebanyak kita dapat 11,956 tapi kita keluarkan pula sebanyak RM4,782. Okay. So dia punya prinsipal adalah the new value dalam akaun pada akhir tahun yang ketiga iaitu RM7,173.71. Dan yang belakang-belakang ni sama saja kecuali yang N2 ni tinggal lagi 2 tahun. So that means N sama dengan 8 sahaja. Okay, N sama dengan 8. So bila kita selesaikan masalah ni, kita perhatikan bahawa di akhir tahun yang kelima ataupun 2 tahun selepas tarikh dia keluarkan wang, jumlah yang ada di dalam akaun tersebut adalah sebanyak RM8,081.13 Okay, so itu jumlah yang ada. Okay, so that completes the solution untuk yang kedua. Okay, if you have any question, just unmute and then ask the question. So saya akan balas, saya akan jawab. Okay. So the third one, dia kata kat sini, Sarah deposit RMP. So dia bagi tahu dia deposit RMP. So dia tak bagi tahu berapa nilai, dia just katakan P. Okay. In a saving account with interest, so interest dia adalah 3.5% compounded semi-annually. Okay, so interest dia 3.5% compounded semi-annually. So kalau semi-annually maksudnya adalah 2 kali setahun. So that means nilai M bersamaan dengan 2. Okay, dia punya frekuensi adalah bersamaan dengan 2. Okay, again kat sini dia katakan after 3 years. Okay, setelah 3 tahun, dia withdraw sebanyak RM5,000. Okay, dia withdraw. Sama macam tadi kan. So tadi dia withdraw 40% daripada akaun tersebut. Tapi yang ni dia bagi fixed amount, dia withdraw sebanyak RM5,000. Okay, dia withdraw sebanyak RM5,000.
ringgit. Okay. So 2 years after the withdrawal, so 2 tahun selepas tahun dia withdraw. Okay, saya tekan sini 2 tahun after the withdrawal, so maksudnya after 5 years dia deposit, balance dalam account adalah sebanyak 12,500. So dia suruh cari nilai P, berapakah nilai P? Okay, dia suruh cari berapakah nilai P. So this is where sometimes you can find the solutions to be in either way. Sama ada you nak gunakan future value ataupun you nak gunakan present value. So either way will give you the same answer. Okay, cuma satu ke depan, satu lagi patah balik ke belakang. Okay, let's see how we can solve this problem. Kita tengok dia punya solution. Okay, for those yang baru masuk, saya dah mention, okay, these items can be obtained from my course website. So, you boleh pergi dekat, tapi jangan tengok dekat yang Math 402 So, tengok dekat Math 112. Okay, bengkel untuk Math 112. Okay, sebab tajuk yang sama Okay, so di sini saya juga sekali lagi saya lakarkan situasinya. Di mana kita mulakan dengan RMP. Okay. So kita RMP di deposit sebanyak deposit sebanyak P unit. Okay, selama 3 tahun. Okay, selama 3 tahun, tapi di akhir tahun yang ketiga ni dia withdraw sebanyak RM500. Okay, dia withdraw sebanyak RM500. Okay. Dan kadar faedah yang dikenakan untuk akaun ni adalah sebanyak 0.035 iaitu 3.5% dan compounded selama 2 kali setahun iaitu semi-annually, 2 kali setahun. So M bersamaan dengan 2. Okay. So setelah dia withdraw sebanyak RM500 pada akhir tahun yang ketiga, so nilai yang baki yang ada di dalam akaun diteruskan simpanan selama lagi 2 tahun dan di akhir tahun yang kelima selepas 2 tahun selepas tarikh withdraw tadi, jumlah terkumpul yang ada di dalam akaun adalah sebanyak 12,500. Okey, 12,500. So persoalannya sekarang, berapakah nilai P? Okey, dia suruh kita cari nilai P. Okay, you can start from the future value and go back to the P ataupun you start dengan P, go to the future values. Mana-mana sama sahaja. Okay. So kat sini, solution yang saya tunjukkan kat sini adalah in forward movement daripada P ke 12,500. Again, macam saya katakan tadi, so bila ada intervention, kita stop dulu. So kita stop, kita kira apa yang diperlukan kat sini. So formula, masih lagi formula yang sama, iaitu formula S P1 plus I to power of N1. And then kita substitute the information given. So kat sini kita cari S1 tapi nilai P tak diberi, kita gantikan balik dengan nilai P So kita ada P kat sini. Kalau digunakan X kat sini, kita gunalah X kat sini, sama je So kita gantikan dengan P. So whatever information yang kita boleh replace, kita replace. So in this case kita boleh replacekan I dengan 0.035/2 dan kita ada N1 iaitu 2 kali dengan 3 semi-annually kali dengan 3 tahun. So kita dapat 6, so gantikan dengan 6. So selesaikan yang dalam kurungan dan kuasa ni, kita dapat nilai dia adalah 1.1070354P. Okay, ini jumlah future value untuk nilai P ni setelah 3 tahun. Tapi kita tak ada dalam bentuk nilai. Kita hanya dalam bentuk variable P. Okay, tak kira lah variable P nanti kita cari kemudian. Okay. Dan asasnya adalah di akhir tahun yang ketiga ni dia withdraw sebanyak 500. Maksudnya bila withdraw kita tolak lah kan. So future value dia adalah S1 ni tolak dengan 5,000. So kita dapat 1.109,702,354P tolak dengan 5,000. So ini adalah nilai baru dalam akaun setelah 3 tahun. Okay. So dan nilai ini akan digunakan untuk pengiraan dalam stage yang kedua, peringkat yang kedua.
Di mana peringkat kedua kita dah ditahu nilai S bersama dengan 12,500. So kita gantikan S dengan 12,500. Tapi nilai P kita tak ada dalam bentuk nilai, tetapi kita ada dalam bentuk variable yang ada huruf P. So gantikan saja P itu dengan 1.109.702.354 P tolak dengan 5,000. So kita gantikan kat sini. Dan yang belakang tu macam biasa, 1 tambah 0.035 bahagi dengan 2 kuasa 4. Macam mana kita dapat 4? Sebab dia tinggal lagi 2 tahun saja. Daripada 3 ke 5 tahun, 2 tahun saja. Semi-annually kali dengan 2 dapat 4. Okay. So what you next what you need to do is to evaluate. So mula-mula kita pindahkan yang ni, kurungan yang belakang yang 1 tambah 0.035 per 2 kali kuasa 4 ni kita kira dan kita pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi bahagi. So 12,000 bahagi dengan this amount. So you dapat 11,661. Sebelah kanan masih lagi sama kecuali tidak ada yang belakang ni. And then apa yang perlu kita buat adalah kita pindahkan pula nilai 5,000 ni ke sebelah kiri. So yang ni tolak 5,000, pindah ke sebelah kiri jadi tambah. So 5,000 tambah dengan 11,000 dapat 16,000 yang ni. Okay, kita dapat RM16,661. Right? So last kali kita nak cari nilai P, pindahkan 1.09702.354 ni ke sebelah kanan. So yang ni darab dengan P, so bawa ke sebelah kanan jadi bahagi. So akhir sekali kita akan dapat nilai P bersamaan dengan 15,014.82 sen. Okay. So that's the solution untuk soalan yang ketiga. Okay, soalan nombor 4 ni dia katakan an investment scheme is offering to double your money. Okay, dia katakan sini, okay, the keywords here adalah double your money. So maksudnya kalau kita simpan P, dia akan jadi 2P. Itu yang masukkan dengan double your money. Okay. So the future value will be twice the present value. Okay. Kalau maksudnya kalau katakan kita simpan 1,000. So double your money maknanya di akhir tempoh dia akan jadi 2,000. So 2 kali ganda Okay. They say if you invest with them at 5% interest compounded quarterly. So ini dia punya interest rate. So K bersama dengan 5%. Compounded quarterly maksudnya M bersama dengan 4. They will double your money if you invest 2,300. Okay. So dia kata kalau katakan you invest sebanyak 2,300. So bila invest sama juga macam deposit ataupun saving. Invest, deposit, saving. All these give you the value for the principal ataupun the present value. Okay, nilai P. So persoalannya, so yang ni dia bagi nilai P bersama 2,300. Okay, persoalannya sekarang berapa lamakah diambil untuk dia, so dia nakkan how long. Okay, how long will it takes. Okay, berapa lama diambil untuk nilai 2,300 tadi double in amount. So dengan kata lain akan jadi 4,600. Pada katakan double kan. So double money 2 kali ganda daripada 2,300 jadi 4,600. So itu persoalannya. So berapa lama dia ambil masa untuk double the money. So let's see how we can solve this thing. So dia mula dengan 2,300. So bila katakan double maknanya future value dia bersama dengan 4,600. Itu yang masukkan dengan double 2 kali ganda. Dan interest rate dia adalah sebanyak I equal to 0.05 bagi dengan 4. Kenapa bagi dengan 4? Sebab dia punya M bersama 4 iaitu quarterly basis. Okay. So quarterly dia punya frekuensi sama juga dengan 4. So I interest rate per period adalah 5% bagi dengan 4. Okay. So untuk dapatkan dia punya tempoh masa, so kita boleh gunakan N ni. So N sama dengan log SP. So macam mana kita dapatkan log SP ni? So yang ni daripada asalnya formula dia S equal to P1 plus I to the power of N. So kita selesaikan N, kita dapatlah formula ni. Okay.
So apa yang perlu kita buat adalah kita just perlu gantikan nilai. So kita ada nilai S bersama dengan 4,600, nilai P bersama dengan 2,300 dan nilai I 0.05 bagi dengan 4. So selesaikan ni kita akan dapat N bersama dengan RM55,776.48. So ini adalah dia punya number of payment. So untuk dapatkan dia punya tempoh masa, kita kena darabkan semula dengan dia punya frekuensi. So frekuensinya adalah, bahagikan semula dengan dia punya frekuensi. Frekuensinya adalah 4 kali setahun. So that means untuk dapatkan dalam bentuk tahun, kita ambil nilai N tadi, bahagikan dengan 4. So kita dapat T bersamaan dengan 13.9 tahun. So dengan kata lain, pada kadar faedah 5% compounded quarterly, nilai 2,300 akan menjadi jumlahnya kepada 4,600 dalam tempoh 13.9 tahun. Ataupun dengan kata lain, lebih kurang 14 tahun barulah dia boleh double. Penat nak tunggu 14 tahun baru nak dapat 4,600 baru nak double. So kalau tanya saya, adakah ini investment yang bagus? No, it's not, right? Okay, so it's not a good investment, but you nak dapatkan double the money pun tunggu sampai 14 tahun So it's a long time, right? So that is the situation untuk soalan yang keempat. Mana soalan keempat, diberi nilai P, diberi nilai S, cari nilai T. Okay, so that is the situation. And then we go through the last questions dalam workshop question ni. So dia kata kat sini, Alia save RMY. So save, kataan saving ni, save. So kalau saving maksudnya nilai RMY ni adalah nilai principal, iaitu nilai P. In a bank that offers an interest rate of 7% compounded every 4 months. So 7% nilai K dia every 4 months. Okay, yang ni you all kena berhati-hati bila dia katakan every 4 months. Jangan pula pergi tukarkan nilai M tu sama dengan 4. So you nampak 4 tu you kata oh M sama dengan 4. Frekuensi sama dengan 4. No. So in this case bila katakan every 4 months maknanya setiap 3 tahun sekali. So maksudnya 3 tahun sekali. Sorry 3 tahun sekali. 3 kali setahun. Balik So 3 kali setahun. Macam mana kita dapat 3 kali setahun? Setahun ada 12 bulan. So 12 bahagi dengan 4 you akan dapat 3. So that's why in this case nilai M adalah bersamaan dengan 3 bukannya 4. So hati-hati And then dia katakan if the accumulated amount. So dia ada keywords dekat sini, accumulated amount. So kalau accumulated amount, this one refer kepada nilai S. Okay, nilai S at the end of 6 years. Okay, at the end of 6 years. Okay, accumulated amount at the end of 6 years adalah bersama dengan RM 24,200. So dia katakan sama dengan 4,225. So first dia suruh cari the amount of Y. And then the second one dia suruh cari dia punya interest earn. Okay, so let's see how we can solve this problem. So kita ada nilai P tidak diberi, iaitu diberi dalam bentuk Y sahaja. Tapi kita ada nilai S sama dengan 4,225 dan kita tahu nilai T bersama dengan 6 tahun. Nilai K compounded every 4 months iaitu 7%. And then every 4 months maksudnya M bersama dengan 3. So bila kita selesaikan permasalahan ni, so this is the information yang kita ada. First kita ada nilai P, Y, and then kita ada nilai I 0.07 bagi dengan 3. Okay, every 4 months, di mana M bersama dengan 3 untuk every 4 months. Then T kita bersama dengan 6. And lastly, we have S equal to 4,225. So nak cari nilai Y, kita boleh gunakan formula compound interest and then substitute the information. So di mana kita gantikan S dengan 4,225. Y masih lagi gantikan dalam P. And then untuk I sama juga 1 tambah 0.07 bagi dengan 3. Dan
N dia bersama dengan 18. So macam mana kita dapat N sama dengan 18? Kita dapat 3 darabkan dengan 8. Okay. N bersama dengan M times T. So M sama dengan 3 darabkan T dapat 6. So dapat 18. So akhir sekali bila kita kira, kita akan dapat nilai Y bersama dengan RM2,789.45. So dengan kata lain, kalau kita simpan sebanyak jumlah ni pada kadar faedah 7% compounded every 4 months selama 6 tahun, maka jumlah tersebut akan kita akan dapat sebanyak 4,225 setelah 6 tahun. Okay. So itu untuk nilai Y, dan untuk cari dia punya interest, just simply ambil nilai S tolakkan dengan nilai P, iaitu 4225 tolak dengan 2789.45. So kita akan dapat RM1,435.55. Okay. So that completes our discussion on the topic of compound interest. Okay.